Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Pada kali ini saya nak berkongsi dengan anda semua tentang asas mengenai emas. Ini adalah slide yang saya buat untuk satu seminar. Saya rasa saya nak berkongsi dengan tuan-tuan lah di YouTube channel saya ini. Okey, nak berkenalan dengan saya. Saya adalah penyimpan emas yang cintakan ilmu sejak tahun 2016 lagi. Saya membimbing pelanggan-pelanggan emas di bawah bimbingan saya sejak tahun 2017 sebagai dealer public gold. Ini adalah tahun ketiga dan saya telah pun mendapat Club 100 untuk tahun yang ketiga. Tahun kedua sebagai superstar dealer dan saya menyasarkan 1000 direct customer di bawah saya dalam tahun 2020 ini, dan saya menyasarkan umpaya bisnes saya berkembang sehingga mencecah 5,000 umpaya dalam tahun 2020. Itu sedikit tentang saya. Ini pengalaman saya pergi ke Dubai. Ini adalah pameran yang dibuat dekat Dubai. Saya tertarik dengan dina-dina yang dipamerkan dekat sana. Kalau anda perasan, ini adalah dina yang diguna di India Timur, syarikat India Timur pada tahun 1870. Ini yang diguna tank gold American dollar 1901. Lepas tu gold coin 1849 di Cambodia. Maksudnya tuan-tuan, sebenarnya dinar dan dirham ini digunakan seluruh dunia pada zaman dulu. Tapi pada zaman kita dah tak ada penggunaan dinar sebagai mata wang. Okey, ini adalah dinar yang digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Diadaptasikan daripada Byzantine gold dinars yang digunakan di Madinah pada zaman Nabi SAW. Ni saya ambil gambar ni dekat Madinah, di Museum Osmaniyah, Museum Osmaniyah di Madinah. Ini dinar public gold. Saya ambil gambar nak membuktikan saya sampai di sinilah, dan public gold sebagai mewakili public gold sampai di museum ini. Okey, zaman ketika tahun 2019, Perdana Menteri pada waktu itu Tuan Dr. Mahathir menyeru negara Muslim untuk guna dinar dan sebagai sistem barter. Maksudnya usaha untuk kembali kepada dinar tu sentiasa ada. Cuma penerimaan kerajaan-kerajaan besar dunia seperti US, Rusia belum lagi bersedia untuk menggunakan dinar. Okey, kenapa emas dijadikan sebagai aset yang paling unik? Yang pertama, emas ni memiliki fungsi yang pelbagai sesuai dengan matlamat keuangan pemiliknya. Jadi tak boleh nak kata emas ni adalah salah satu-satunya alat simpanan, satu-satunya alat pelaburan. Tidak boleh. Sebab lain orang, lain tujuan disimpan emas. Lain orang, lain fungsi yang digunakan sebagai emas, yang digunakan untuk emas. Okey, yang kedua, emas ni mudah dilenturkan. Tiada bau dan tidak berkarat. Maksudnya emas ni boleh dicairkan bila-bila masa sahaja kita nak, dan dia tak ada bau. Kalau anda simpan dekat mana-mana sahaja, dia tidak ada bau. Orang tak tahu dalam tu ada emas. Seperti kalaulah kita simpan barang-barang pakaian, kita simpan benda-benda yang contoh laptop lah, kita guna laptop sekarang ataupun telefon, kita simpan je tak guna, mesti akan berkarat ataupun rosak. Tapi emas dia tidak ada istilah rosak, tidak ada bau dan tidak berkarat. Okey. Lepas tu yang ketiga, sentiasa diminati oleh masyarakat, tidak kira apa bangsa dan agama. Sebab secara lumrahnya manusia ni suka pada emas. Allah sebut dalam Al-Quran, Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Allah dihiaskan kepada manusia suka kepada syahwat dan suka kepada emas dan perak. Harta yang berganda-ganda daripada emas dan perak. Regardless of their race, regardless of their religion, dia suka pada emas. Kalau anda pergi ke India, negara India ni, rakyat yang paling ramai menggunakan emas adalah negara India. India Hindu, bukan Muslim, kan? Dan antara reserve yang terbesar di dunia adalah di China, emas. Reserve emas yang terbesar di dunia adalah di negara China. Jadi itulah kelebihan pada emas, diminati oleh masyarakat. Yang seterusnya digunakan sebagai wang sebenar sejak dulu hingga kini oleh pelbagai negara yang menjadikannya sebagai reserve
seperti saya sebut tadi lah. Kenapa negara-negara ini cerdik menggunakan emas sebagai reserve? Kenapa mereka tak menggunakan wang dolar ke apa ke, mereka agungkan sangat nilai wang fiat ni? Kenapa mereka tak simpan dalam bentuk wang kertas dalam bank-bank mereka, central bank mereka gunakan emas sebab mereka tahu hanya emas sahaja yang mampu memegang nilai. Okey, seterusnya dalam Islam emas diiktiraf oleh Al-Quran secara khusus sebagai harta yang disukai. Haram menyimpannya kerana tak nak berzakat dan barang perhiasan di syurga. Okey, tadi saya dah sebut dah, emas ni adalah benda yang disukai oleh semua orang. Yang kedua, kalau kita simpan emas tapi kita tak nak keluarkan zakat, tak nak infak di jalan Allah SWT, Allah mengherdik mereka ini, Allah melaknat mereka ini. Allah kata, rasailah dengan azabku yang pedih. Allah sebut dalam Al-Quran, wala taknizu wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesiapa yang menyimpan emas dan perak tapi mereka ini tidak berhasrat pun untuk menginfak di jalan Allah, maka kabarkan berita gembira kepada mereka ini dengan azab yang pedih. Jadi tuan-tuan, kalau kita simpan emas mata-mata nak simpan tanpa memikirkan tentang zakat, tanpa memikirkan nak simpan untuk nak bagi infak kepada orang-orang yang memerlukan, maka Allah memarahi mereka ini dengan azab yang cukup pedih. Dan emas juga kita tahu dalam syurga dipakaikan barang-barang kemas yang bernilai, kan, bekas-bekas makanan daripada emas dan perak. Itu benda yang berada dalam syurga adalah emas. Okey, emas kat mana untung? Ni orang Kelantan tanya, keuntungan emas duduk mana? Mana keuntungan emas? Yang pertama saya nak ambil dua. Yang pertama iaitu surat. Surat ni kita nampak dengan nombor. Yang pertama, beli masa murah, jual dengan harga yang mahal. Contoh, dia beli tahun 2018 dengan harga lebih kurang 180 ataupun 170 ringgit segram. Tunggu je dalam 2 tahun 2020 dia boleh jual dengan harga 240 ringgit segram. Jadi dengan cara macam tu, keuntungan tersurat. Tapi tuan-tuan, satu saja keuntungan tersurat. Sebenarnya ada lagi banyak lagi keuntungan tersirat. Okey, ini saya nak ceritakan. Keuntungan tersirat yang pertama, emas ni dijadikan sebagai ubat boros. Ini pengalaman saya sendiri tuan-tuan, bukan pengalaman orang lain. Saya tak simpan emas dalam keadaan saya perlukan kepada simpanan. Saya tidak mampu nak menyimpan dalam bentuk duit. Saya ada duit tapi duit saya habis begitu sahaja. Saya bekerja lebih kurang 3 tahun saya bekerja tapi tidak ada simpanan, tuan-tuan. Bekerja, okeylah, pendapatan ada tapi tidak mampu nak menyimpan. Sebab apa? Sebab inilah masalah boros. Jadi bila saya simpan emas, dalam 5 bulan pertama saya simpan segram sebulan, saya ada 5 gram. Jadi 5 gram ini kalau saya tukar dalam bentuk duit, saya ada lebih kurang 1,000. Saya fikir-fikir, kalaulah saya simpan dalam bentuk duit, saya tidak ada 1,000 dalam tempoh 5 bulan. Tapi emas ni, emosi dia kita lupa nak belanja. Sebab kita nampak emas itu. Yang kedua, ini untuk simpanan jangka masa panjang. Dia boleh seimbangkan kejatuhan nilai duit. Kita ada duit 1,000 tahun ini, kita simpan saja 1,000 dalam bank kita. 2 tahun akan datang, 1,000 yang sama tak mampu dah nak beli barang yang sama 2 tahun lepas. Faham tak tuan-tuan? Faham tak? Sebab kalau kita nak simpan lebih 2 tahun ke atas, tukarlah duit kita kepada emas. Sebab apa? Sebab emas ni dia sentiasa harga emas naik sesuai dengan kejahatan nilai mata wang. Maksudnya, dengan kata lain, dia boleh memegang nilai. 1,000 kita beli emas hari ni, lebih kurang RM1,000 lebih kurang berapa ya? Lebih kurang 4 gram lah. Saya tak silap saya lebih kurang 4 gram lah anggaran saya. 4 gram ni 2 tahun akan datang, 4 gram tersebut masih lagi 4 gram. Tapi kalau kita nak tukar bentuk duit, dah banyak untung dah. Sebab emas ni harga naik tu selari dengan kejatuhan nilai mata wang. Jadi nak selamatkan simpanan kita, tukarlah dalam bentuk emas. Yang ketiga, potensi kenaikan harga emas. Kita ambil dalam tempoh 10 tahun tuan-tuan. Saya ambil ni September 2001 sehingga September 2011. 10 tahun. Tengok kenaikan dia.
Ni kelebihan pada emas. Kalau kita tengok dalam masa setahun, tengok tak naik sangat, setahun biasa je. Tapi untuk jangka masa yang panjang, tengok berapa persen naik. Okey, banyak naik. Okey, ini adalah keuntungan tersirat yang kita tak nampak dengan sekali tengok. Dia kena alami dulu, kena beli emas dulu, kena rasai. Ini pengalaman yang saya alami sendiri. Okey, keuntungan tersirat yang tak nampak. Okey, ciri-ciri menarik emas apa dia? Yang pertama, ubat boros. Saya nak ulang balik apa yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, ubat boros. Yang kedua, memberi tabiat menyimpan. Tabiat menyimpan ni tuan-tuan adalah tabiat orang kaya. Kalau orang kaya, walaupun sebelum dia jadi kaya, mesti menyimpan dulu. Kalau dia tidak menyimpan, tak akan jadi kaya. Sebab kalau untung dia sejuta, dia habiskan sejuta, mana kaya? Kita, gaji kita 5,000 sebulan, hujung bulan kita guna 5,000, tak jadi kaya kita. Sebab tak ada simpanan, tak ada reserve duit itu untuk menyimpan. Yang ketiga, untuk manfaat masa depan, untuk simpanan jangka masa panjang, untuk pendidikan anak, untuk pergi haji, untuk beli hartanah, untuk simpanan yang masa depan, so tukar dalam bentuk emas. Okey, anda fikir tabung haji ada, SB ada, SSPNI ada. Okey, go on for it, tapi jangan lupa salah satu simpanan anda kena ada dalam bentuk emas. Yang keempat, emas adalah wang sebenar. Okey, sepatutnya kita kena fikirkan kita lahir daripada, kita ni generasi yang lahir lepas tahun 71. Kan? Saya percaya kebanyakan anda yang menonton video ini adalah lahir tahun 71 ke atas. Kan? Orang yang kenal dengan internet ini tahun 71 ke atas. Jadi kita tak lahir sebelum itu. Kita tak tahu apa berlaku sebelum itu. Sebenarnya perubahan antara penggunaan emas kepada wang kertas pada hari ini bermula tahun 71. Sebelum itu, duit yang kita guna adalah ada sandaran kepada emas. Kalau saya ada 300, saya boleh tebus kat bank 300 saya itu dengan emas. Tapi selepas tahun 71, emas dengan duit diputuskan 100%. 100% wang kita diputuskan dengan duit. Duit adalah duit, wang adalah wang. Jadi ini adalah satu kerugian lah kalau kita tidak merasai emas sebagai wang sebenar. Okey. Kenapa mesti beli dengan public gold? Sebab yang pertama, harga munasabah. Harga emas public gold tidak murah, tidak mahal, sederhana sahaja. Kalau kita pergi ke kedai-kedai emas yang jual gold bar 999.9, anda pasti terkejut. Mahal gila, mahal sangat mahal berbanding dengan harga emas public gold. Jadi harga munasabah. Yang kedua, cawangannya banyak. Sebelum ni saya duduk kat Kuching, ada cawangan kat Kuching. Saya balik Kelantan, ada cawangan di Kelantan. Kalau saya pergi mesyuarat di Kuala Lumpur, saya boleh pergi ke Ampang, saya boleh pergi ke Bangi, saya boleh pergi ke Bandar Sunway. Cawangan yang banyak. Kalau anda pindah ke mana-mana sahaja, public gold sedia untuk berkhidmat kepada kita. Yang ketiga, ilmu. Ilmu ni tidak boleh dicari kat mana-mana. Hanya public gold sahaja sentiasa menyebarkan ilmu secara percuma, tuan-tuan. Public gold melahirkan dealer-dealer yang sentiasa kongsikan ilmu. Anda duduk di bawah dealer siapa-siapa sahaja pun, kalau dealer itu yang berkualiti, dia sentiasa kongsikan ilmu-ilmu tentang emas. Jadi ilmu ini sentiasa kena cari. Daripada dealer, baca buku-buku yang pasal emas kat Malaysia pun kebanyakannya dealer public gold yang buat. Okey, yang keempat, public gold ada sistem dealership. Dealership ni tuan-tuan macam ni lah. Kita sebagai introducer, anda sebagai introducer memperkenalkan orang untuk membeli emas public gold. Jadi public gold bayar upah kepada anda setiap kali orang itu beli. Setiap kali orang yang kita introduce tu beli. Tuan-tuan, kalau anda pergi ke kedai emas, bawa kawan beli dengan harga yang sama anda beli, tapi kedai itu tak bagi upah, kan, tak bagi commission, tapi public gold bagi upah. Bukan sekali bagi, tapi setiap kali dia beli, selama-lamanya, kan. Ini kelebihan yang ada pada public gold. Kalau anda pergi ke bank muamalat, seronoknya simpan emas dekat iGold bank muamalat, tapi bank muamalat tak bagi upah. Sama juga dengan kedai-kedai emas yang lain. Habis jual pergi kedai emas apa lagi, Pohkong ke mana-mana, kita pergi bawa orang tapi kita balik dengan tangan kosong.
Dengan public gold ada commission 1%, 1.5%, 2%, walaupun sikit, tapi okey lah. Dengan ILO yang kita guna untuk bantu, untuk cakap, untuk promote orang tu, public gold bagi upah. Okey, public gold tidak ada proses orang tengah, peruncit tidak ada. Tapi public gold terus daripada kilang kepada pengguna. Sebab itu harga public gold tu boleh dimurahkan lah, maksudnya boleh dijimatkan dekat situ. Tak ada orang tengah, tak ada peruncit, tak perlu pengiklanan. Sebab dealer public gold boleh iklankan pasal emas ni kat mana-mana sahaja yang dia nak. Okey, dealer public gold sebagai pemilik bisnes dengan berkongsi, membantu dan membimbing. Insentif 1-2% sahaja, tapi kalau kita boleh membina empayar yang besar, kita ada pelanggan yang ramai, 1.5% ni besar, tuan-tuan, besar. Saya akui, saya dah rasai besar sangat. Memiliki bisnes PG Group, kan, walaupun kita tidak founder, walaupun bukan kita yang mengasaskan company ni, tapi seolah-olah kita sendiri memiliki bisnes kita. Ada Public Gold, ada PG Mall, ada PG Jewel, ada Aurora Italia. Syarikat-syarikat ni semuanya kita memiliki ni, dengan kita ada sebagai dealer public gold. Dan dealer public gold ni dia seumur hidup. Dia tidak ada tarikh luput, tidak ada target sale, tidak ada perlu recruitment, tapi dia berterusan seumur hidup dan boleh diwarisi kepada pewaris. Kalau kita meninggal dunia, pewaris masih lagi dapat merasai komisen kita. Okey, ini 3 rahsia super achiever lah untuk menjadi dealer yang baik. Yang pertama, kena ada mindset sebagai dealer public gold. Kena ada cara fikir yang betul sebagai dealer public gold. Yang kedua, kena sentiasa perbaharui kemahiran, kemahiran untuk prospecting, untuk untuk marketing, untuk closing, untuk servicing dan sebagainya. Tu perlu pada skill-skill lah. Yang ketiga, tool, alat yang dia guna. Alat apa yang dia guna untuk prospek, alat apa yang dia guna untuk marketing, alat apa yang dia guna untuk servicing dan sebagainya, itu penting. Jadi 3 benda ni kena belajar lah, dan ambil masa yang, kalau saya nak cerita pun ambil masa yang lama lah. Saya nak cerita 1, 2, 3 ini. Boleh belajar dengan mana-mana dealer anda. Nak belajar lebih lanjut, kena baca buku, datang seminar mingguan. Lepas tu sekarang lepas PKP ni mungkin ada balik bootcamp yang public gold buatkan, buat untuk kita semua. Lepas tu learn and unlearn, maksudnya kita belajar dan sentiasa perbaharui ilmu-ilmu tentang bisnes, tentang emas dan sebagainya, supaya kita sentiasa improve, sentiasa upgrade diri. Saya rasa itu sahajalah slot saya. Terima kasih kerana menonton. Okey, jumpa lagi. Kalau anda ada apa soalan yang nak diajukan kepada saya, boleh WhatsApp nombor yang saya link dekat bawah ini. Join Telegram saya dan follow di Facebook saya. Terima kasih.